Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan tajuk bundarkan perpuluhan di muka surat 72, buku teks matematik tahun 5. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan nombor 1. Kita selesaikan soalan A dulu. Okey, soalan nombor 1 adalah bundarkan nombor perpuluhan kepada satu tempat perpuluhan. Murid-murid kena tahu maksud satu tempat perpuluhan. Satu tempat perpuluhan adalah selepas perpuluhan, kamu tengok satu nombor, iaitu nombor yang pertama, nombor 5. Jadi sebelum itu, untuk tajuk bundarkan, tak kisahlah bundarkan kepada puluh terdekat ke, ratus terdekat ke, ribu terdekat ke, ataupun bundarkan nombor perpuluhan ke, perkara paling utama ataupun perkara paling asas, paling penting, murid-murid kena ingat nombor miskin dan kaya. Nombor miskin dan nombor kaya. Okey, nombor miskin adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nombor kaya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang 0,53 kan? Kamu kena bundarkan kepada satu tempat perpuluhan, bermaksud selepas perpuluhan tengok nombor yang pertama, sebab satu tempat perpuluhan kan. Dekat nombor yang pertama ini, kamu buat huruf Q macam ini. Lepas tu, anak panah menghala ke nombor seterusnya, nombor sebelah. Anak panah mesti kena tunjuk nombor yang sebelah. Okey. Nombor miskin dan kaya adalah, nombor miskin bermaksud ia tidak boleh derma, ia tidak boleh bagi satu nombor kepada nombor yang sebelahnya. Nombor kaya adalah ia boleh derma ataupun boleh bagi satu nombor kepada nombor yang sebelahnya. Sekarang kita dah buat Q kan? Anak panah menunjuk nombor 3. Nombor 3 ini ada dalam nombor miskin ke nombor kaya? Okey, nombor 3 ni ada dalam nombor miskin. Okey, 3 ada dalam nombor miskin. Nombor miskin bermaksud ia tidak boleh derma ataupun tidak boleh bagi 1. 3 ni tak boleh bagi 1 kepada 5. Bila 3 ni tak boleh derma, 3 ni terus jadi 0, 5 ni kekal, 5 ni kekal, perpuluhan 0. Jawapan terakhir kamu tulis 0,5. Sifar dekat belakang ni kamu boleh abaikan. Jadi ini adalah cara untuk bundarkan nombor kepada satu tempat perpuluhan. Dalam video ini, dalam contoh ni cikgu tunjuk kaedah Q. Kamu buat Q, anak panah mesti tunjuk nombor sebelah. Okey, nombor sebelah ni kamu kena tengok sama ada yang nombor miskin ataupun nombor kaya. Bila nombor miskin, terus jadi 0. 5 ni kekal, 0 pun kekal. Jawapannya 0,5. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan B pula. 29,615. Jadi, kita kena bundarkan yang ini kepada satu tempat perpuluhan. Satu tempat perpuluhan bermaksud selepas perpuluhan kamu tengok satu nombor. Nombor yang pertama. Nombor yang pertama adalah nombor 6. Jadi dekat nombor 6 ini, kamu kena buat Q. Buat Q, anak panah mesti menghala ke nombor sebelah. Jangan menghala ke 5. Okey, nombor sebelah sekarang adalah nombor 1. Jangan kamu buat dekat 5. Mesti kena buat dekat nombor yang sebelah. Sekarang, nombor 1 ni nombor apa? Nombor miskin. Bila 1 adalah nombor miskin tidak boleh derma.
tidak boleh bagi 1. Bila tidak boleh bagi 1, 1 ni akan jadi sifar. Nombor dekat belakang pun akan jadi sifar. Okey. Nombor seterusnya 6 kan? 6 ni kekal perpuluhan 92. Jadi, sifar dekat belakang ni kamu boleh abaikan. Tulis 29.6. Okey. Bila nombor miskin je, tak boleh derma. Terus jadi sifar. Yang ni pun ikut sifar. Nombor depan ni jadi sifar. Nombor belakang pun jadi sifar. Nombor 6 ni kekal perpuluhan 92. Abaikan dua sifar ini. Bila sifar, sifar belakang ni kita boleh buang. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan C pula. 70.0731. Kamu kena bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Ingat, satu tempat perpuluhan bermaksud selepas perpuluhan kamu kena tengok nombor yang pertama. Selepas perpuluhan, tengok satu nombor. Itu yang bermaksud satu tempat perpuluhan. Selepas perpuluhan, tengok satu nombor ataupun nombor yang pertama. Sekarang, satu tempat perpuluhan kan? Jadi, selepas perpuluhan, kamu buat Q macam ini. Anak panah, jangan macam ini. Ataupun macam ini. Mesti kena tunjuk nombor yang sebelah. Ingat, anak panah mesti kena tunjuk nombor yang sebelah. Nombor sebelah adalah 7. Sekarang, 7 ni nombor apa? Miskin ke kaya? 7 ni dalam nombor kaya. Bila duduk dalam nombor kaya, mesti kena derma. Ingat, nombor kaya mesti kena derma. Sekarang, 7 ni kena derma 1 dekat sifar. Kamu tulis tambah 1. 7 derma 1. Tulis tambah 1. Bila 7 dah derma 1, kamu jangan tulis 6 dekat sini. Kamu jangan tulis 7 ni 6. Itu adalah operasi tolak. Sekarang kita belajar tajuk bundarkan. Bila 7 dah bagi 1 je, 7 ni terus jadi sifar. 3 pun ikut sifar. Yang ni pun sifar. Seterusnya, sifar tambah 1, 1. Perpuluhan sifar 7. Jadi jawapan terakhir kamu tulis 70.1. Sifar ni boleh abaikan. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Kita selesaikan soalan A dulu. Okey, soalan nombor 2 adalah bundarkan nombor perpuluhan kepada tempat perpuluhan bergaris. Soalan ni hampir sama macam soalan lepas, cuma soalan ni tak nyatakan kepada berapa tempat perpuluhan. Soalan ni suruh bundarkan kepada tempat perpuluhan bergaris. Tengok dekat nombor ini, 8.013. Jadi nombor yang bergaris adalah nombor 1. Ingat, selepas perpuluhan, ini satu tempat perpuluhan. Ini 2 tempat perpuluhan. Yang ini 3 tempat perpuluhan. Jadi sekarang, nombor yang kedua. Selepas perpuluhan, nombor yang kedua. Jadi ini adalah 2 tempat perpuluhan. Sekarang, nombor 1 ni bergaris kan? Jadi, kamu kena buat Q dekat nombor 1 ni. Anak panah menghala ke 3. Okey, sekarang 3 ni nombor miskin. Bila nombor miskin, tak boleh derma. Terus jadi sifar. 1 ni kekal. Sifar pun kekal. Perpuluhan 8. Jadi,
Sifar ni boleh abaikan. Kamu tulis jawapan 8,01. Baik, sekarang kita lihat soalan B pula. 54,639. Jadi nombor yang bergaris adalah nombor 3. Kamu buat Q dekat nombor 3. Anak panah menghala ke 9. Okey, sekarang 9 adalah nombor kaya. Jadi 9 kena bagi 1 kepada 3. 9 bagi 1. Jadi sini tulis tambah 1. Bila 9 dah bagi 1, 9 terus jadi sifar, 3 tambah 1, 4, 6 ni kekal, perpuluhan, 4, 5. Jadi jawapan terakhir, kamu boleh potong sifar, tulis 54,64. Baik, sekarang kita lihat soalan C pula. 62,941. Jadi buat Q dekat 5. Anak panah tunjuk nombor 1. Nombor 1 ni adalah nombor miskin. Bila nombor miskin, tak boleh derma. Jadi terus jadi sifar, 5 ni kekal, 4 pun kekal, 9, perpuluhan, sini 62. Jadi jawapan terakhir, potong sifar ini, tulis 62,945. Baik, sekarang kita lihat soalan D pula. 94,4726. Jadi, buat Q dekat 2. Anak panah tunjuk nombor 6. Okey, nombor 6 ini adalah nombor kaya. Jadi, nombor kaya mesti derma. Jadi, 6 bagi 1 dekat sini. Sini tulis tambah 1. Bila 6 dah bagi 1, 6 jadi sifar, 2 tambah 1, 3, 7 ni kekal, tulis 4, perpuluhan, sini 4, 9. Jawapan terakhir, potong sifar, 94,473. Baik, sekarang kita lihat soalan I pula. 71,099. Jadi nombor yang bergaris adalah nombor 9. Kamu buat Q dekat nombor 9. Anak panah mesti tunjuk nombor sebelah. Jangan sengit pi dekat sifar pula. Mesti tunjuk nombor 9. Sekarang, nombor 9 ini adalah nombor kaya. Bila nombor kaya aja, terus derma 1. Derma 1 dekat sebelah. Jadi, tulis tambah 1. Sekarang, bila 9 dah bagi 1 je, terus jadi sifar. Yang ini pun sifar. Okey. 9 tambah 1 dapat 10. Tulis sifar dekat sini. 1 di atas. 1 tambah sifar. 1. Perpuluhan 17. Jadi, sifar ini abaikan. Tulis 71,1. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan F. 250,6983. Jadi, kamu kena buat Q dekat 8. Anak panah menghala ke 3. Jadi, 3 adalah nombor miskin. Nombor miskin itu terus jadi sifar. 8
8 ini kekal, 9 pun kekal, 6 pun kekal, perpuluhan, sifar, 5, 2. Jadi, sifar ni abaikan. Kamu tulis 250,698. Baik murid-murid, untuk tajuk bundarkan, murid-murid mesti kena ingat perkara asas iaitu nombor miskin dan nombor kaya. Nombor miskin adalah sifar hingga 4, nombor kaya adalah 5 hingga 9. Ingat, nombor miskin tak boleh derma, nombor kaya boleh derma. Boleh derma 1. Nombor miskin bila tak boleh derma terus jadi sifar, nombor kaya derma 1 lepas tu jadi sifar. Mesti kena ingat perkara asas ini. Baik murid-murid, ini adalah sedikit latihan untuk murid-murid. Murid-murid boleh jawab soalan-soalan ini berdasarkan apa yang kita belajar dalam video ini. Sekiranya murid-murid dah dapat jawapan, murid-murid boleh komen jawapan kamu dekat ruangan komen. Sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ini. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ini, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ini, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.